Perhimpunan Kami Mahu Air ditamatkan tanpa menyerahkan memorandum. Kota Kinabalu, kumpulan Perhimpunan Kami Mahu Air Sabah menamatkan demonstrasi mereka di hadapan Menara Kinabalu di sini pagi ini tanpa menyerahkan memorandum kepada Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor. Perhimpunan Anjuran Sekumpulan Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS itu membuat keputusan bersurai selepas tiada tanda-tanda desakan mereka untuk menemui Ketua Menteri dan menyerahkan sendiri memorandum kepadanya akan berhasil. Koordinator Sekretariat Perhimpunan itu, Muhammad Nurhamdin Nordin, berkata Ketua Menteri boleh mencari memorandum mereka berhubung isu air yang dibangkitkan mereka menerusi perhimpunan itu di media sosial. Beliau turut menjawab beberapa perkara yang dikaitkan dengan perhimpunan itu sejak ia dimulakan petang semalam, termasuk berkaitan penahanan 9 individu tanpa dokumen dan pembabitan ahli dan parti politik. Dakwanya, 9 yang ditahan polis itu ialah masing-masing seorang guru dan 8 pelajar sekolah alternatif Teluk Layang berstatus penduduk tanpa negara atau stateless. Kami bersolidariti bersama guru dan pelajar terbabit yang ditahan semalam dan memantau rapat kes itu, katanya pada sidang media sebelum kumpulan berkenaan bersurai di hadapan Menara Kinabalu di sini pagi ini. Mengenai pembabitan parti politik, beliau menafikan perhimpunan itu didalangi mana-mana parti dan menyifatkan kehadiran orang politik dalam perhimpunan itu atas kapasiti sebagai rakyat. Semalam, sekumpulan individu yang disertai mahasiswa UMS, mewakili komuniti dan badan bukan kerajaan NGO seramai kira-kira 80 orang berkumpul di hadapan Menara Kinabalu dengan niat untuk menyerahkan satu memorandum kepada Ketua Menteri. Mereka enggan menyerahkan memorandum kepada wakil kerajaan termasuk Timbalan Ketua Menteri Datuk Irsa Helmi Yahya selaku menteri bertanggung jawab dalam soal air yang berada di lokasi dan sedia berjumpa dengan sekretariat perhimpunan itu. Tumpang mandi di tepi perigi. Time macam ni teringin megi. Kupu-kupu rama-rama, jangan tunggu lama-lama. KKM perlu buat audit keselamatan makanan di kantin sekolah. Sekali lagi, kita dikejutkan kematian akibat keracunan makanan yang kali ini membabitkan seorang pelajar tingkatan 5 dan seorang kanak-kanak perempuan 2 tahun meninggal dunia. Kedua-dua mangsa meninggal dunia 2 hari selepas dipercayai memakan bihun dan telur goreng tercemar dibawa pulang daripada program di sebuah sekolah agama di Sungai Cincin, Gombak, turut dihadiri 30 sekolah rendah lain. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS turut memaklumkan 82 daripada 247 orang mengalami gejala keracunan makanan selepas makan sarapan berkenaan. April lalu, 20 pelajar perempuan sekolah menengah di Melaka menerima rawatan selepas disyaki mengalami keracunan makanan disyaki berpunca daripada hidangan nasi goreng di kantin. Dalam hal ini, kita perlu melihat sikap manusia menyumbang kepada kejadian ini dan kemungkinan puncak keracunan makanan. Sikap tidak peduli terhadap kebersihan menjadi punca utama keracunan makanan di kantin sekolah.
Kebersihan persekitaran, peralatan memasak dan pekerja kantin sering diabaikan. Tangan tidak dicuci dengan betul selepas menggunakan tandas atau sebelum menyediakan makanan boleh menyebabkan pencemaran makanan dengan bakteria berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Kelalaian dalam penyimpanan dan penyediaan makanan juga menyumbang kepada keracunan makanan. Makanan tidak disimpan pada suhu betul atau terdedah terlalu lama pada suhu bilik berisiko tinggi tercemar. Tidak mematuhi piawaian keselamatan seperti memasak daging atau telur separuh masak boleh menyebabkan penyebaran bakteria patogen. Kepentingan mematuhi garis panduan keselamatan makanan perlu ditekankan untuk mengurangkan risiko keracunan. Penggunaan bahan mentah tercemar juga boleh menyumbang kepada keracunan makanan termasuk sayur, buah, dan daging dicemari bakteria atau bahan kimia berbahaya. Proses pembersihan dan penyediaan tidak betul memburukkan lagi keadaan ini. Sikap tidak teliti dalam memilih serta menyediakan bahan mentah perlu diatasi untuk mengurangkan risiko keracunan. Sikap tidak profesional dalam pengendalian makanan seperti penggunaan alat sama untuk makanan mentah dan makanan sudah dimasak boleh menyebabkan pencemaran silang. Pekerja kantin tidak diberikan latihan mencukupi dalam pengendalian makanan cenderung melakukan kesilapan ini sekaligus meningkatkan risiko keracunan makanan. Latihan lebih baik dan pematuhan amalan pengendalian makanan betul perlu dilaksanakan untuk memastikan keselamatan makanan. Perlu tindakan segera dan bersepadu. Keracunan makanan di kantin sekolah memerlukan tindakan segera dan bersepadu. Pihak berkuasa kesehatan dan sekolah perlu meningkatkan pengawasan serta pemantauan melalui pemeriksaan berkala dan tidak berkala. Sikap tegas dan konsisten dalam pengawasan akan memastikan tahap kebersihan tinggi di kantin. Semua pekerja kantin perlu menjalani latihan berkala oleh pihak berkuasa kesehatan atau institusi diiktiraf dalam pengendalian makanan selamat termasuk teknik pembersihan, penyimpanan makanan betul, dan pencegahan pencemaran silang. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan ketat penting untuk memastikan semua kantin sekolah mematuhi standar keselamatan makanan. Tindakan tegas seperti denda atau penutupan premis perlu diambil terhadap pelanggaran peraturan. Pelajar dan guru juga perlu diberi pendidikan mengenai keselamatan makanan, termasuk tanda awal keracunan makanan dan langkah perlu diambil jika terdapat simptom. Kantin sekolah perlu dilengkapi dengan kemudahan lengkap dan bersih seperti bekalan air, peti sejuk, serta peralatan memasak. Pihak sekolah perlu memastikan semua kemudahan ini berfungsi dengan baik dan diselenggara berkala. Pihak berkuasa kesehatan daripada Kementerian Kesehatan KKM boleh menjalankan audit keselamatan makanan di kantin sekolah. Audit ini membabitkan penilaian menyeluruh terhadap semua aspek pengendalian makanan. Hasil audit perlu digunakan untuk menambah baik prosedur dan amalan pengendalian makanan di kantin. Pihak berkuasa perlu mewujudkan sistem amaran awal untuk memantau dan melaporkan kes keracunan makanan dengan cepat, sekaligus membolehkan tindakan segera diambil untuk mengelakkan lebih ramai pelajar terjejas dan mengenal pasti punca keracunan dengan lebih cepat. Realitinya, isu keracunan makanan di kantin sekolah memerlukan tindakan segera dan bersepadu. Sikap sambil lewat terhadap kebersihan, penyimpanan dan penyediaan makanan, penggunaan bahan mentah tercemar serta pengendalian makanan tidak betul perlu diubah. Pihak berkuasa kesehatan, sekolah, dan komuniti perlu bekerja sama dalam mengambil langkah pencegahan dengan usaha bersama dan sikap bertanggung jawab. Keselamatan makanan di kantin sekolah dapat dipastikan manakala kesehatan serta kesejahteraan pelajar dapat dilindungi. Penulis adalah Profesor
Madya Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Aktif main bola bukan penghalang kapten skuad belia Perak dapat 9A SPM. Kapten skuad bola sepak belia Perak, Muhammad Nasruddin Ahmad Haji Kaji, membuktikan aktif dalam bidang sukan bukan penghalang untuk memperoleh keputusan cemerlang 9A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2023 yang diumumkan Isnin lalu. Perak Football Club Perak FC dalam satu kenyataan rasmi menyifatkan ia contoh terbaik buat pemain bola sepak yang bukan saja cemerlang atas padang namun juga akademik. Kejayaan pemain yang beraksi di posisi pertahanan itu menjadi bualan para penyokong Perak di media sosial dan mereka berharap lebih ramai pemain muda dapat mencontohi Nasruddin. Nasruddin merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Tunku Anum Tunku Abdul Rahman, Jitra, Alosta, Kedah. Beliau memperoleh keputusan semua E bagi subjek bahasa Melayu, bahasa Inggris, sejarah, matematik, sains, pendidikan Islam, sains sukan, sains komputer, dan pendidikan seni visual. Walau terpaksa berulang-alik ke tempat latihan dari sekolahnya di Kedah, namun Nasruddin tetap memberi sepenuh fokus ketika sesi pembelajaran serta waktu latihan di Padang. Kemasukannya ke skuad belia Perak FC hanya selepas dia tamat menduduki SPM beberapa bulan lalu. Sewaktu dalam kelas, saya berikan fokus 120% terhadap apa yang diajarkan guru. Kalau tak faham, saya akan bertanya sampai faham. Kemudian saya berani cari peluang dengan ajarkan kepada kawan-kawan yang kurang mahir. Saya tinggal di asrama sekolah. Lepas itu, bila training, ketika petang saya fokus, serta kurangkan waktu dengan telepon bimbit.